Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha tinggi dan maha kuasa, kami serahkan fikiran kami kepada pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami tentang firman Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tolong buka ke Markus 8 ayat 27 hingga 29. Sebelum kita lihat Markus 8, hari nak kongsi dengan kamu dengan satu kisah benar. Ini tentang seorang cikgu sekolah hari Ahad. Cikgu sekolah hari Ahad. Dan dia telah jatuh cinta dengan seorang lelaki yang bukan Kristian. Bila padri dari gereja itu mendengar, dia pun terus pergi jumpa itu cikgu. Saya dengar kamu akan kahwin ujung tahun ini. Dia cakap, ya. Minta maaf, padri. Saya tak bagi tahu padri. Siapakah lelaki? Padri kenal kan? Dia cakap, kamu tak kenal padri. Dia Kristian kan? Bukan. Dia bukan Kristian padri. Dia agama yang lain. Macam mana? Dia akan menerima Yesus sebelum kamu kahwin. Taklah padri, kami dah cinta 2 tahun. Kami dah bincang tentang agama. Dan kami dah ambil keputusan, saya akan ikut agama dia. Betul, padri. Saya akan ikut agama dia. Kamu seorang Kristian. Kamu seorang cikgu di sekolah hari Ahad. Macam mana kamu boleh ambil keputusan macam ni? Minta maaflah padri, itulah keputusan saya. Dan padri pun kata, macam itu kamu tak boleh ajar di sekolah hari Ahad dari sekarang. Padri, macam mana kamu boleh cakap itu? Saya akan kahwin ujung tahun ini saja. Kamu tak boleh ajar dari sekarang. Mengapa seorang Kristian? Macam mana seorang cikgu di sekolah hari Ahad boleh ambil keputusan macam itu? Sebab walaupun dia telah baca firman Tuhan, dia tak membaca firman Tuhan untuk mengenal Yesus. Dia hanya baca firman Tuhan untuk mengajar kanak-kanak di sekolah hari Ahad. Dia tak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam pengalaman padri, saya ada jumpa ramai seperti dia. Baru-baru ini saya telah jumpa seorang budak. Saya tanya, kamu ni dari mana? Orang Johor kan? Dia kata, saya bukan orang Johor. Dia kata dia dari Sarawak. Oh, kamu Kristian kan? Ya. Anglican kan? Tak tahulah. Tak tahulah. Ada pernah pergi ke gereja kah? Dia mengakulah. Dia senyum, dia kata, jarang saya pergi ke gereja. Bukan jarang lah, mungkin langsung tak pergi ke gereja lah. Macam mana keluarga kamu di Sarawak? Mereka ada pergi ke gereja kah? Tak tahulah, mereka pun jarang. Ramai. Saya tahu, ramai. Mereka ingat, sebab mereka sudah basuh kepala, mereka adalah seorang Kristian. Ada yang ingat sebab mereka sudah menerima makanan suci, mereka seorang Kristian. Ada yang ingat sebab mereka telah kahwin dalam gereja, mereka seorang Kristian. Ada yang ingat sebab mereka selepas mereka mati, kalau mereka dikubur orang Kristian, mereka akan pergi ke syurga. Tak boleh.
Setiap orang mesti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu mesti menerima Yesus sebagai Tuhan kamu. Kamu mesti menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kamu tak boleh pergi ke pintu syurga selepas kamu mendengar dan tunjuk Petrus. Petrus, ini adalah sijil. Bila saya masuk kepala, baptize. Petrus, ini adalah sijil. Penggesahan. Sijil baptism dan sijil penggesahan bukan pas untuk masuk ke syurga. Hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, hanya orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan mereka akan boleh pergi ke syurga. Siapakah Yesus untuk kamu? Itulah soalan yang Yesus tanya kepada murid-muridnya. Tolong buka ke Markus 8 ayat 27. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke pekan di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dia tanya murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Apa yang orang kata tentang saya? Macam-macam jawapan lah. Dan mereka kata, mereka menganggap, saya akan baca ayat 28. Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Ada yang kata, kamu Yohanes Pembaptis. Ada pula yang berkata Elia. Ada orang yang kata kamu Elia. Sedangkan yang lain berkata salah seorang nabi. Ada orang yang kata kamu ni salah seorang nabi. Hari ini pun ada yang ramai menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Ada juga yang menganggap Yesus sebagai seorang cikgu yang baik. Mereka kata, kami yang suka ajaran Yesus. Mahatma Gandhi, dia kata, saya memang suka. Saya suka Yesus. Saya suka ajaran Yesus. Tapi Mahatma Gandhi tak menerima Yesus sebagai Juru Selamat dia. Sebagai Tuhan dia. Dan ada juga yang menganggap Yesus sebagai salah seorang dewa di antara dewa-dewa yang lain. Macam mana dengan kamu? Yesus tanya kepada murid-muridnya. Tetapi menurut kamu, sekarang Yesus tengok murid-murid, itu pandangan mereka, apa yang mereka kata tentang saya. Sekarang, menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Siapakah aku ini? Sekarang Yesus mau tahu pandangan murid-murid tentang dia. Inilah soalan yang Yesus sedang tanya kepada kamu hari ini. Yesus tanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Biar orang cakap apa yang mereka nak cakap. Saya mau tahu apakah kamu kata tentang saya. Hari itu Petrus telah jawab, Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah. Itu jawapan Petrus. Apakah jawapan kamu kepada Yesus? Seperti yang Pari telah kata tadi, jangan ingat sebab kamu dah basuh kepala. Kamu sudah confirm, kamu boleh pergi ke syurga. Yesus tanya, menurut kamu, siapakah aku? Setiap orang mesti mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang. Dan kita mesti membuka hati kita dan menerima dia sebagai Juru Selamat. Kita mesti percaya. Itu yang Yesus kata dalam Yohanes. Yohanes 3:16. Mari akan baca untuk kamu. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Kita boleh kata, bapa saya percaya. Bukan saya. Itulah. Ada orang kan. Mengapa kamu seorang Kristian? Macam mana kamu jadi seorang Kristian? Saya lahir di dalam keluarga Kristian. Bapa saya Kristian, mak saya Kristian, datuk saya Kristian, nenek saya Kristian. Oleh itu saya pun Kristian. Mereka telah basuh kepala saya semasa saya masih kecil. Kamu mesti percaya. Hanya bila kamu percaya dalam nama Yesus Kristus. Itu yang penting ayat. Kamu mesti percaya dalam nama Yesus Kristus. Saya akan baca lagi satu ayat untuk kamu. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata kepada Maria, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku." Hanya kepada mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Yesus akan memberi kehidupan yang sejati, yang kekal. Bukan untuk orang yang hanya basuh kepala. Ada orang ingat, saya sudah basuh kepala. Boleh saya seorang Kristian? Ingat, saya nak bagi tahu kepada kamu, bila kamu, selepas kamu mendengar, satu hari kita semua pun akan mendengarlah. Kamu tak boleh berdiri di depan pintu syurga dan tunjuk sijil kepada Petrus dan kata, Petrus, ini adalah sijil saya. Saya ada simpan. Ini adalah sijil bila saya basuh kepala, bila saya baptize. Ini adalah sijil pengkisahan saya. Oleh itu, saya ada hak untuk masuk dalam syurga. Ini sijil baptism dan pengkisahan bukan pas pergi ke syurga. Jangan ingat sebab kamu ada sijil baptism, sijil pengkisahan, kamu boleh pergi ke syurga. Hanya bila kamu percaya dalam nama Yesus Kristus. Dan kamu mesti serahkan kehidupan kamu kepada Yesus Kristus dengan sepenuh. 100%. Jangan ingat saya seorang Kristian. Nama sajalah Kristian. Cantik. Mary. Magdalene. Macam-macam nama cantik. Peter, James, John. Tapi langsung tak ada masa untuk Yesus. Ada yang ramai akan cari Yesus hanya bila mereka menghadapi masalah. Bila mereka jatuh sakit, atau bila seorang ahli keluarga meninggal dunia, atau bila ada kekacauan dalam rumah mereka. Hanya baru mereka akan cari tolong berdoa. Jangan jadi macam tu. Yesus tanya kepada murid, menurut kamu. Yesus sedang tanya kepada kamu, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapakah Yesus untuk kamu? Adakah dia Tuhan kamu? Adakah dia juru selamat kamu? Dalam Wahyu 3:20, Yesus berkata, saya di luar dan saya sedang mengetuk pintu. Yesus sedang mengetuk pintu hati kamu. Kalau kamu buka hati kamu dan kata, Yesus, saya mengaku dosa-dosa saya. Yesus, saya menyerahkan kehidupan saya kepada kamu. Yesus, saya menerima kamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Yesus akan memberi kamu kehidupan yang sempurna. Yesus akan memberi kamu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Yesus akan memberi kamu kehidupan yang sejati dan kekal. Bukalah hati kamu kepada Yesus. Serahkanlah kehidupan kamu 100% kepada Dia. Dan kata, Yesus, saya adalah anak kamu. Saya adalah pengikut kamu. Sebab saya sudah menerima kamu. Saya sudah buka hati. Kalau kita sudah mengenal Yesus, setiap kali kita baca firman Tuhan, setiap kali kita datang ke gereja, kita nak tahu lebih dalam tentang Yesus Kristus. Kalau kita sudah kenal Yesus, kalau perhubungan kita dengan Yesus baik, tak ada apa-apa yang boleh memisahkan kita daripada Yesus Kristus. Tak kisah masalah cabaran yang kita menghadapi, penggodaan, apa saja yang tak boleh memisahkan kita daripada Yesus Kristus. Sebab kita sudah kenal Yesus. Kita tahu siapakah Yesus. Sebab Yesus sudah jadi bukan saja Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah adalah gembala besar dalam kehidupan kita. Dia adalah kawan yang baik. Oleh itu saya tahu Dia selalu berada bersama saya sebagai Emmanuel. Oleh itu hari ini setiap hari nak cabar kamu untuk menerima Yesus. Kalau kamu belum menerima Yesus, bukalah hati kamu dan minta Yesus datang dan ambil kuasa ke atas kehidupan kamu. Yesus sedang tanya kepada kamu hari ini, menurut kamu, siapakah aku ini? Hanya kamu yang boleh bagi jawapan pada soalan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha tinggi dan maha kuasa, kami ucap terima kasih untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, hari itu Yesus telah tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Hari ini Dia sedang tanya kepada kami, siapakah Dia? Untuk saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya berdoa Bapa untuk setiap anak-anak yang telah mendengar firman kamu hari ini, kalau mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa akan menggalakkan, memberikan kuasa supaya mereka akan membuka hati mereka dan menerima Yesus dalam hati mereka. Mereka akan serahkan kehidupan mereka ke bawah pimpinan Roh Kudus. Mereka akan menerima, mereka akan mengaku dosa-dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, saya serahkan setiap anak-anak kamu yang telah mendengar firman hari ini. Berkatilah mereka. Berkatilah mereka Bapa dengan kehidupan yang sejati dan kekal. Berkatilah mereka dengan kehidupan yang sempurna. Berkatilah mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.